Saudara, pada Sabtu lalu, mutu udara di Singapura mencecah ke paras tidak sihat buat pertama kali sejak 2019 ekoran jerebu rentas sempadan. Dan terdapat kemungkinan Singapura akan kembali berjerebu hujung minggu ini jika kebakaran hutan di Sumatera bertambah buruk. Hampir 130 tumpuk panas dikesan satelit hari ini, kebanyakannya di selatan dan tengah Sumatera. Apakah kesan kebakaran hutan dan jerebu terhadap manusia? Syawal Yusof menerangkannya dalam segmen Jelas Berita. Hutan hijau yang subur dengan pohon-pohon tinggi terbakar menjadi timbunan abu. Kesan segera akibat kebakaran hutan dan belukar memang sukar ditanggung dan ia sebenarnya mempunyai kesan lebih meluas terhadap manusia. Asap daripada kebakaran hutan mengandungi zarah halus PM2.5 yang toksik kepada kesihatan kita. Zarah halus di udara boleh terbang sangat jauh dari tempat asalnya. Ukuran garis pusatnya hanya sekitar 2.5 mikrometer, cukup kecil, tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Iaitu hampir 30 kali ganda lebih kecil berbanding lebar rambut manusia. Malahan, ia lebih kecil berbanding sel darah merah yang berukuran sekitar 7 mikrometer. Saiz itulah yang menjadikannya sangat berbahaya. Kenapa? Kerana apabila kita menarik nafas, zarah itu memasuki hidung dan mulut kita. Zarah yang lebih besar boleh merengsakan mata, hidung dan tekak dan biasanya dikeluarkan apabila kita batuk, bersin atau menelannya. Tetapi, zarah yang lebih halus seperti PM2.5 saudara masuk terus ke dalam paru-paru kita. Ini yang membimbangkan. Dengan setiap nafas yang kita ambil, ia dapat menembusi jauh ke dalam organ kita dan akhirnya meresap ke dalam aliran darah dan ke bahagian tubuh yang lain. Para penyelidik mengatakan asap kebakaran hutan mungkin jenis pencemaran udara yang paling menyebabkan kecederaan kepada manusia. Satu kajian mendapati ia mungkin 10 kali ganda lebih berbahaya berbanding zarah PM2.5 daripada sumber lain termasuk egsos kereta. Malah, pendedahan kepada zarah halus ini dikatakan boleh memburukkan masalah kesihatan seperti semput. Ia juga dipercayai meningkatkan risiko barah, serangan jantung, angin ahmar atau menyebabkan otak gagal berfungsi. Kesan sedemikian lebih berisiko kepada kanak-kanak yang benteng imunitinya masih belum matang sepenuhnya. Apalagi kesan buruk partikel jerebu udara itu? Yang pertama, ia membantutkan pembelajaran dalam kalangan remaja. Ini bermakna mereka mungkin menghadapi masalah untuk memberi tumpuan di sekolah sekaligus menjejas ujian atau peperiksaan. Dan bukan kanak-kanak sahaja yang terjejas. Mutu udara yang buruk dikaitkan dengan kegagalan membuat keputusan yang baik, terutamanya dalam keadaan yang melibatkan risiko tinggi dan ketidakpastian. Sebagai contoh, pemain catur. Pakar-pakar mengatakan pemain mungkin membuat lebih banyak kesilapan apabila ada peningkatan pada zarah PM2.5. Mutu udara yang buruk juga boleh mempengaruhi pasaran saham. Pelabur didapati lebih pesimis dan kurang bersedia untuk membeli atau memegang saham apabila berada dalam persekitaran pencemaran udara yang teruk. Ia juga dikaitkan dengan meningkatnya kadar jenayah. Hasil kajian mendapati bahawa di Amerika Syarikat, peningkatan 1 mikrogram setiap meter padu PM2.5 menyebabkan perbuatan jenayah ganas naik 0.53%. Ia juga menggalakkan tingkah laku agresif. Akhir sekali, ancaman kepada nyawa manusia. Forum Ekonomi Dunia menyatakan pencemaran udara menjadi punca kematian sekitar 6.5 juta orang setiap tahun. Bagaimanapun, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, bilangannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan berbilion-bilion orang yang menghirup udara tercemar yang melebihi had selamat. Pembunuh senyap ini juga membawa bersamanya kos yang cukup tinggi. Menurut Bank Dunia,
Kos kesihatan global berkaitan pencemaran udara bersamaan dengan lebih daripada 6% GDP global iaitu 8.1 trilion dolar Amerika. Ia disebabkan cuti sakit, bil perubatan dan hasil pertanian yang merosot. Ini kebanyakannya menjejas negara-negara berpendapatan rendah dan pertengahan. Sekian jelas berita kami kali ini menerusi paparan realiti tambahan.